Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ja'al Rabbi zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Warzuqna fahman wasi'an. Dan kurniakanlah kefahaman yang luas kepada kami. Waj'alna minas solihin. Dan jadikan kami daripada golongan orang-orang yang soleh. Saya minta maaf kalau ada masalah gangguan dari segi audio sebab saya berada di luar kawasan. Tapi saya masih berusaha untuk menyertai program anjuran Persatuan Agama Islam IPG Kampus Pulau Pinang kita yang kita sayangi ini, iaitu program Bicara Rohani yang dilaksanakan tidak lama pun, mengambil masa 30 minit sahaja. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini oleh moderator Saudara Muhammad Zul Hakimi adalah Identiti 7 Bilion Manusia. Sebelum itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Saudara Muhammad Amin Nasrin atas bacaan Al-Quran sebentar tadi yang cukup merdu, dan juga di sebelah tabir Saudara Akmal Hakim yang menguruskan live pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada insan-insan yang sedang melihat live ini. Yang dihormati para pensyarah barisan pendidik Bangsa Pertiwi IPG Kampus Pulau Pinang, rakan-rakan siswa-siswi guru yang dikasihi barisan soft Pimpinan Persatuan Agama Islam IPG KPP sesi 2022-2023 yang cukup mantap pada sesi kali ini. Ayuh kita teruskan kepada agenda kita pada pagi ini. Apabila saya mendapat tajuk Identiti 7 Bilion Manusia itu sendiri, saya tertanya-tanya. Saya sendiri tertanya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan identiti 7 bilion itu sendiri. Jadi saya merujuk pensyarah Japim berkenaan tajuk ini, dan alhamdulillah mendapat sedikitlah petunjuk dan hidayah daripada Allah. Oh, rupanya macam ni nak terangkan berkenaan tajuk ini. Sebab tajuk ini agak umum, tapi bila dispesifikkan baru saya nampak macam mana saya nak terangkan. Jadi sebelum saya nak sampaikan apa yang saya nak sampaikan, saya nak ingatkan kepada semua yang melihat bahawa pada pagi ini saya nak berkongsi ilmu dan bukan nak mengajarkan ilmu semata-mata. Bukan nak menunjukkan kepandaian dan tahap intelektual saya, tapi letakkan mindset anda bahawa saya ini berkongsi ilmu. Jika ada kesalahan itu adalah benda biasa. Sebab apa? Saya juga belajar dan anda juga belajar. Jadi kita teruskan berkenaan dengan identiti 7 bilion manusia. World Population Data menunjukkan, World Population Data ni maksudnya data rekod dunia manusia, menunjukkan manusia di muka bumi ini, yang bumi bentuk sfera ni, berjumlah 7.8 bilion secara kasarnya. 7.8 bilion manusia. Tajuk hari ini 7 bilion, tapi hakikat sebenarnya dah hampir mencapai 7.9 bilion. Yang kita kena tahu bahawa ini merupakan jumlah yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat ramai. Dan pada tahun 2023 akan datang, jumlah manusia akan meningkat lebih kepada 8.3 bilion. Nampak betapa sekejapnya perpindahan jumlah ini, walaupun dalam tempoh yang singkat. Tahun demi tahun, manusia semakin bertambah dengan sangat-sangat pantas. Tapi jumlah kematian juga akan berlaku. Okay, jadi mari kita fikir secara logik akalnya. Bagaimana bumi kalau kosain saya rasa mereka tahu bahawa bumi ni antara planet-planet yang terkecil, di alam suria. Kerana terdapat lagi planet-planet yang besar seperti planet Mushtari, planet Zuhal yang lagi besar berkali ganda daripada bumi. Tetapi bayangkan Allah jadikan bumi yang kecil ini boleh memuatkan hidupan manusia yang sangat-sangat ramai. Bukan sekadar manusia, tapi ada haiwan dan sebagainya yang kita pun tak tahu kan. Contoh kat dasar laut kan, ada apa dalam dasar laut, masih tak terokai. Tapi Masya Allah, Allah yang maha besar ini boleh menciptakan bumi dan boleh meletakkan hidupan di dalamnya. Dan sudah pastinya, kenapa Allah ciptakan sampai berbilion-bilion manusia? Sia-sia ke Allah ciptakan? Tak ada. Mesti ada tujuannya kenapa Allah ciptakan sebab ramainya manusia pada hari ini. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Quran, surah At-Tin. Dan saya tahu, semua maklum bahawa surah ini sangat-sangat terkenal bila kita sebutkan pasal tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Saya baca mafhum saja yang berbunyi, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4 iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya Allah cakap, Allah bagi tahu, aku ciptakan manusia ni dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Maksudnya Allah ciptakan manusia ada anggota badan, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada akal,
adalah berguna untuk beri manfaat kepada manusia yang lain atau beri manfaat kepada bumi ini sendiri, kepada agama itu sendiri. Maka tujuan penciptaan manusia ini pastinya bukan satu perkara yang sia-sia. Mari kita fahami pada surah Al-Quran yang lain berkenaan dengan tujuan penciptaan manusia, iaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Ini pun cukup popular ayat ini, iaitu mafhumnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka kita dapat lihat daripada surah Al-Quran ini sendiri bahawa Allah menekankan dan menegaskan dalam Al-Quran sejak berpuluh-puluh tahun lagi bahawa aku ciptakan manusia dan jin ini tidak lain tidak bukan melainkan untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hari ini kita dapat melihat bahawa manusia ini sudah berpecah-pecah dari segi agamanya, berpecah-pecah dari segi pegangan agamanya, pandangan akidahnya sendiri. Malah umat Islam sendiri mempunyai berbagai-bagai pandangan dan masih berselisih faham berkenaan dengan agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, kita seharusnya meraihkan mazhab-mazhab muktabar yang besar ini supaya kita sentiasa berada dalam satu landasan yang betul, yang tepat, agar tujuan penciptaan manusia itu, iaitu untuk menyembah Allah itu, tidak lari daripada tujuan asalnya. Maka kita tengok lagi, menurut tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkenaan dengan ayat tadi, bahawa tujuan Allah menciptakan manusia serta jin dan makhluknya tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan atau perintah. Maka bila Allah kata Allah ciptakan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka pasti akan ada larangan dan pasti akan ada perintah. Perintah ni macam mana? Perintah melaksanakan solat fardu, perintah melaksanakan ibadah haji, ibadah korban, yang mana tak lama lagi kita akan laksanakan ibadah korban pada 10 Zulhijjah akan datang, insya-Allah hari Ahad. Maka perkara-perkara ini sebagai seorang hamba, kita tidak boleh menafikan langsung, dan kita tak boleh menyoalkan kenapa Allah nak suruh aku buat macam ni? Kenapa Allah nak suruh aku berkorban? Kenapa Allah suruh aku buat haji? Sedangkan kita adalah hamba. Kita tidak boleh sampai satu tahap kita menyoal kenapa. Kerana itu bukan satu tahap, bukan satu peringkat kita sebagai seorang hamba nak menyoalkan apa yang Allah suruh. Faham tak? Kita sebagai seorang hamba, kita kena follow. Macam mana kita bekerja di bawah manager kita, macam mana kita bekerja di bawah seorang bos, kita ikut je apa perintah dia. Dia suruh buat tu, kau buat. Dia suruh buat ni, kita buat. Maka macam tu jugalah dalam konsep beribadah kepada Allah. Bila Allah suruh buat tu, maka kita jangan langsung mempersoalkan. Dan hakikat sebenarnya, apa yang perintah Allah suruh buat tu sangat-sangat mudah kalau kita laksanakan. Tetapi Masya Allah, hati kita ni, bila kita didik hati kita dengan sifat malas, bila kita didik hati kita dengan sifat sambil lewa, dengan sifat suka menanggung-nanggung kerja, maka akan hasillah sebuah pribadi, sebuah identiti yang pemalas, yang suka bertangguh, yang suka berlengah-lengah dalam melaksanakan kerja. Maka ini akan memberi impak kepada diri sendiri, memberi impak kepada kualiti kerja itu sendiri, dan memberi impak kepada rakan-rakan kerja yang lain. Sebab apa? Bila kita ni malas, maka kita akan mengakibatkan orang lain juga ada juga ketambahan sebab sikap malas kita itu sendiri. Mari kita dengar pula apakah dia cara-cara, kaedah untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kita sedia maklum, dalam hidup bermasyarakat yang ramai, pasti akan ada berbagai-bagai karakter, berbagai-bagai pribadi orang, berbagai-bagai karakter orang, identiti orang. Yang mana ada orang ni, ya Allah, pemurahnya, baiknya, dari segi ibadahnya bagus, selalu rajin pergi solat kat surau, kat masjid. Tapi kadang-kadang ada dari segi masyarakat kita ni yang langsung tak pernah pergi solat berjemaah langsung, apalagi solat fardu yang lain, apalagi solat sunat yang lain. Ada yang suka duduk rumah saja, dan ada juga yang suka berkeluar ke sana sini, dan ada juga yang amalkan gaya hidup yang berbeza, gaya hidup yang senang, gaya hidup orang kaya, gaya hidup yang macam ni, sederhana. Berbeza-beza identiti dalam masyarakat. Dan benda itu adalah satu perkara yang kita kena terima bahawa itu adalah realiti hidup manusia. Tetapi macam mana indahnya Allah menciptakan manusia ini, Allah letakkan panduan, iaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah. Yang mana dengan dua perkara inilah yang boleh membentuk manusia yang berbagai-bagai karakter, berbagai-bagai masyarakat. Tidak ada alasan kalau kau orang mana pun, orang Bangladesh, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, bila ada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, berpeganglah kepada dua perkara ini, maka insya-Allah semua manusia di muka bumi ini akan memacu ke arah satu perkara dan tujuan yang sama, iaitu kepada redha Allah dan kepada melaksanakan syariat dan perintah Allah itu sendiri. Kita tahu. Jadi maka satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya, sabda beliau, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Mujam Al-Awsat.
iaitu disahihkan Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitab Al-Silsilah Asy-Syahihah. Yang mana kat sini Rasulullah menganjurkan manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Kita hari ini sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar, dan sekarang kita tengah cuti semester, betul. Maka konsep memberi manfaat kepada manusia yang lain ini luas, luas. Contohnya kita boleh ambil dekat dengan ahli keluarga kita, dengan family kita. Kalau kita rasa kita ni lama sangat tak buat baik dengan family kita, kita rasa, ish, lamanya aku ni tak pernah belanja makan ke family kita kan. Tak pernah tolong ibu ayah kita sedia baju, lipat baju, basuh baju dan sebagainya. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, iaitu kita bagilah manfaat daripada segi tenaga kita. Kita langsung tak pernah buat, tak pernah langsung nak membasahkan tangan kita ni dengan air-air. Basuh basuh baju, gosok baju. Contoh gosok baju ayah kerja kan, gosok baju ibu tak nak kerja kan. Apa salahnya kita tengah cuti dan kenapa kita nak persoalkan, ibu gosok baju ibu lah. Masa kita kecil, ibu kita boleh gosok baju kita kat sekolah. Masa kita kecil pergi sekolah, dan tahun 1 nak pergi sekolah ni, ayah kita hantar kita pergi sekolah. Tapi bila kita dah besar, kita langsung tak pernah langsung nak tolong ayah kita walaupun sekecil-kecil perkara. Nak sampah-sampah kat rumah pun kita malas kadang-kadang kan. Apa salahnya kita menganjurkan perintah Rasulullah ini, iaitu berilah manfaat kepada manusia lain. InsyaAllah, bila kita bagi manfaat kepada orang lain, banyak positifnya, yang mana bukan sahaja memberikan keringanan kepada ibu dan ayah kita, bukan sahaja memberi keringanan kepada kedua ibu dan ayah kita, tapi kepada diri kita sendiri. Kita kalau buat baik, kita jangan mengharapkan balasan. Tapi kita kena yakin bahawa Allah basir, al-basir, iaitu Allah maha melihat. Allah maha melihat dan Allah sedang melihat apa yang kamu lakukan. Bila kita buat something kan, contoh kita sapu sampah kan, kita niatkan, ya Allah, semoga sapu sampah aku ni, kau bantulah permudahkan urusan aku yang lain. Kau bantulah lancarkan urusan aku yang lain. InsyaAllah, Allah boleh lancarkan. Mintalah ke Allah. Wa qala rabbukum ud'uni ajib. Masya Allah, lupa dah dari Al-Quran tu. Tapi mafhumnya, maka mintalah kepada Allah SWT, maka akan aku kabulkan. Mintalah Allah macam mana pun, dalam keadaan apa pun kita minta, walaupun sekecil-kecil perkara, tapi Allah suka hambanya yang meminta. Walaupun benda tu macam, tak payah minta pun tak apa, tapi sebab Allah ni suka. Allah ni suka kepada hambanya yang sentiasa suka berharap kepada dia. Jadi kita sebagai seorang hamba, jangan pernah malu. Jangan pernah malu nak minta kepada Allah. Kita boleh malu minta dekat manusia, tapi dengan Allah, kita jangan pernah sikap malu. Rugi sebagai seorang hamba yang Allah bagi nafas setiap hari ni. Allah bagi nafas kat kita untuk bernafas. Tapi kita ni sikit pun malas nak berdoa. Lepas solat terus caw. Lepas solat terus bangun. Zikir pun tak nak. Cakap Alhamdulillah pun boleh kira dengan jari berapa hari boleh sebut. Tapi bila buat doa ni kita malas. Sedangkan Allah boleh makbulkan doa kita bila-bila masa, tapi kita yang sombong. Lepas tu kita persoalkan, kenapa hidup aku susah? Kenapa aku tak murah rezeki? Kenapa aku macam ni? Tapi kita sendiri yang malas. Bab solat pun kita banyak ringan-ringankan. Contohnya, selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Nampak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambungannya. In ahsantum li anfusikum. Surah Al-Isra ayat 177. Maafkan saya, ayat 117. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Contoh sedekah. Yang mana sedekah ni kita boleh laksanakan dalam pelbagai cara dan kaedah. Kita sekarang ni pun saya tengah bersedekah. Sedekah apa? Sedekah ilmu pengetahuan. Saya menelusuri tajuk ni, saya mencari isi tentang tajuk ni dan saya sampaikan kepada mereka yang mendengar. Walaupun tak ramai tak apa, tapi asalkan ada. Jadi berapa ramai yang boleh ambil manfaat, maka itu adalah satu sedekah untuk saya. Saya dapat manfaat juga untuk diri saya. Macam mana Allah sebut ayat Al-Quran ini, siapa yang buat baik akan dapat untuk diri dia sendiri. Contoh kita buat baik dengan orang lain kat luar. Contoh kita pergi kedai makan. Kedai makan. Kita nampak kan, ada satu family ni kan, satu family ni tengok comel je dia buat anak dia kecil kan, makan-makan kedai tu. Kita pun tanya kat owner kedai kan, Encik, saya bayarkan untuk family yang sana tu. Semoga family tu bahagialah, suka tengok. Contoh, yang kita ingatkan itu satu sedekah. Cakap dengan cik tu kan, cik jangan beritahu saya bayarkan untuk dia. Cakap je ada hamba Allah bayarkan. InsyaAllah pahala dia makan tadi tu, kalau dia buat dekat orang lain juga, contoh kan, bila dia nak bayar, tiba-tiba ada orang bayarkan untuk saya, dia akan ingat benda tu dan dia akan buat untuk orang lain pula. Sebab apa? Dia pernah ingat, dulu ada hamba Allah ni belanja aku nak belanja hamba Allah yang lain pula. Maka amalan ini berterusan dan semakin berterusan, maka insya-Allah kita akan dapat pahala. Selagi mana amalan itu berterusan kepada orang-orang lain, kita akan dapat pahala. Masya Allah, mudahnya untuk buat baik dengan hanya sekadar membayar makan. Mungkin orang tu makan RM30 je, RM40, ataupun kalau makan sikit mungkin dalam RM20 saja.
Nilai tu boleh bawa sampai, ya Allah, tak tahu sampai bila-bila. Mungkin sampai kita dekat dalam kubur pun kita boleh dapat lagi manfaat daripada amalan sedekah tu sendiri. InsyaAllah. Ha. Jadi maka tak sia-sia kita nak buat baik dengan manusia. Contohlah kan, contoh saya bekerja. Saya sekarang sedang bekerja sebagai seorang rider, penghantar makanan. Jadi saya dapat lihat, sikap rakyat Malaysia, orang Malaysia dekat negara kita ni sangat-sangat toleransi dalam bab-bab memberi manfaat kepada orang lain. Contoh kat jalan tu ada dahan besar jatuh. Dahan besar pokok ni hujan-hujan kan, jatuh atas jalan kan. Menghalang laluan pula tu, menghalang laluan. Maka saya akan dapat sekejap, tak sampai seminit pun, insya-Allah akan ada lah lelaki, selalu lelaki lah kan, akan keluar ambil dahan tu letak ke tepi. Maksudnya apa? Maksudnya dia belajar. Maksudnya apa? Dia menuntut ilmu bahawa mengalihkan benda yang boleh menyakitkan di atas jalan raya merupakan sedekah yang paling dituntut oleh Islam. Sangat-sangat mudah, kan? Betapa hebatnya orang Malaysia ni, dia belajar dekat majlis ilmu, dekat ceramah-ceramah agama, dan dia aplikasikan dalam hidup masyarakat. Nampak? Bila dia alihkan dahan tu, kesesakan lalu lintas tadi yang jam panjang tu sebabkan dahan tu saja boleh hilang macam tu. Jadi sebabkan dia angkat dahan tu, tanpa perlu bayar wang ringgit kan, gunakan tenaga je. Alhamdulillah dapat pahala berkali ganda. Berapa ramai orang yang lalu dengan memudahkan urusan orang tu. Mungkin ada orang nak cepat kan, ada orang nak kerja kan, ada orang nak balik dengan family dia. Tapi disebabkan dia mengalihkan dahan tadi, memudahkan perjalanan orang tu, insya-Allah saya dapat cakapkan bahawa kita sangat-sangat beruntung. Orang macam tu sangat beruntung sebab dia dapat doa daripada orang-orang lain yang mendoakan dia, sebab dia bantu orang tu tadi. Jadi seterusnya saya akan nak sentuh poin berkenaan larangan berbuat zalim. Takut masa drag sekarang dah 10.23, ada lagi berapa minit. Jadi larangan berbuat zalim. Tadi kita dah sebutkan sentuh berkenaan memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka larangan berbuat zalim pula. Berbuat zalim terlarang dalam Islam. Kita sudah maklum kan, melakukan kezaliman kepada manusia yang lain, bukan kepada manusia je, kepada alam sekitar, kepada haiwan dan sebagainya, adalah perkara-perkara yang dilarang dan ditegak oleh Islam. Sedangkan Islam dalam berperang sendiri pun zaman Nabi, ada etika dia. Berperang kita tengok, berperang ni gaduh, bertumbuk kan. Perang bunuh-bunuh, pancung semua kan. Berperang, pakai pedang, huak kan. Tapi kita kena ingat bahawa Islam, cantiknya Islam, berperang pun ada etika. Tak boleh bunuh wanita, anak-anak kecil, warga emas, haiwan ternakan, tak boleh merosakkan rumah-rumah. Nak katakan bahawa Islam ni menunjukkan imej yang baik sampai tahap berperang. Berperang ni bukan senang tau, nak kawal rasa marah ni kan. Kita berperang mesti rasa macam kan. Tapi betapa hebatnya Islam boleh membentuk peribadi seorang Muslim. Jadi larangan berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Surah Hud ayat 18. Mafhumnya, ingatlah Allah Ta'ala, yang adalah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kan? Kalau kita faham segi fahaman, berbuat kezaliman ni banyak cara kita buat zalim. Malah sekecil-kecil perkara pun boleh menjadikan satu perkara itu zalim. Contohlah kita nak buat apa kan? Contohnya dalam soal menjual, soal berniaga kan. Soal berniaga, kita jual makanan, jual air. Kita isi kan, jual air, kita isi air tu kan. Air tu kita pandang lah. Ini saya dapat lihat lah dalam kebanyakan peniaga-peniaga kat Malaysia lah terutamanya. Jual air ni orang kata banyak es batu je. Kan? Saya tak ada sebut kat sini kan. Tapi saya tak ada sebut siapa tak ada sebut, maafkan saya kalau ada yang terasa hati, tak ada. Tapi secara umumnya kan, sekarang harga kos sara hidup dah mahal. Makanan dah mahal, minuman dah mahal. Jadi demand tinggi, jadi para peniaga ni ada yang mengambil kesempatan dengan mengambil untung lebih tapi mengurangkan kuantiti dan kualiti barangan niaga mereka. Contoh dari segi makanan dan soal minuman lah kan. Banyak es batu kan. Kalau kita minum kan, tak sampai 3 balik sedut, habis dah. Kan? Maksud guys tu, ada sikap tidak amanah. Ataupun dia nak kejar untung kan. Dia kata, kalau aku letak air ni, es batu, dapatlah dalam 100, 200 cawan jualan. Dapat untung kat dia kan. Tapi dalam masa sama dijual dengan harga yang mahal. Contoh harga sampai RM5. Tak berbaloi. Kan? Tak berbaloi. Sangat-sangat tak berbaloi. Dan kat situ pun boleh berlaku zalim. Satu. Contohnya dari segi perkara-perkara lain pula, kita berlaku zalim terhadap haiwan. Paling simple. Kita ni tak suka kucing. Kita ni bukan suka kucing contohnya kan. Benci nampak kucing rasa macam, kau ni kucing kan. Rasa nak campak. Contoh. Bukan orang sini, orang luar negara lain kan. Luar negara. Kat situ pun dah menunjukkan kita berlaku zalim kan. Sampai kita nak pukul kucing tu, kita tengking maki dia kan.
Saya kucing tu miau je kan. Miau. Sekali macam pak dia sampak kucing tu kan. Sebab kan dia tak suka kucing. Dia kata nanti, tak boleh kucing ni nanti dia berak dalam rumah. La ilaha illallah. Sampai macam tahap sekali kita buat dekat kucing tu. Makhluk Allah. Jangan sampai satu hari nanti kat akhirat dia tuntut. Dia kata kan, dulu kau pernah sepak aku kan. Bahaya. Hati-hatilah kita kalau dengan hidup di muka bumi Allah ini, setiap perkara itu boleh menjadi hutang untuk kita kalau kita berbuat zalim kepada orang lain. Sebab apa bila kita menzalimi makhluk lain ataupun orang lain, kita berhutang dengan mereka. Berhutang apa? Berhutang anaya. Maksudnya kita menganiaya mereka, maka doa-doa orang yang zalim ni, bila kita menganiaya mereka, doa-doa orang yang zalim ni sangat-sangat mustajab dan bahaya. Jadi bila kita menzalimi orang lain, cepat-cepat minta maaf. Tak rugi. Baik kita selamatkan diri kita daripada azab akhirat, daripada kita biarkan hidup kita berhutang dengan menganiaya orang lain. Kan? Tak susah pun. Buat kat status, buat kat story kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pulan bin Pulan meminta maaf jika ada menzalimi orang lain. Contohnya, jika ada membuat orang terasa hati, contohnya, terkecil hati dengan perbuatan saya. Maka dengan perkara itu, orang lain boleh, mungkin orang yang dizalimi itu baca kan. Oh, si Dini dah minta maaf kan. Tak apalah, aku maafkan. Contohnya, Alhamdulillah. Maka kat situ hutang kita dengan orang tu dah hilang. Contohnya kalau kita malu kan. Tapi kalau kita rasa kita nak minta maaf depan-depan, lagi baik kan. Contoh kita tahu kita buat salah dengan contoh si Hazim ni kan. Hazim, aku minta maaf Hazim aku tahu hang ni terasa dengan aku kan. Contoh, aku banyak kutuk-kutuk hang, perli hang dulu. Aku minta maaf no. Lepas tu dia kata, tak apa Riz. Okey, aku minta maaf. Alhamdulillah. Kat situ bukan saja mengedakan hubungan silaturahim, tapi kita dapat menghilangkan diri kita dan melepaskan diri kita daripada menzalimi orang lain. Lagi masa baki 2 minit. Jadi, akibat berbuat zalim. Jadi saya harap menyentuhlah tajuk kita pada hari ini, iaitu identiti 7 bilik manusia. Nak memastikan semua orang kat dunia ni kan tahu bahawa Allah menuntut kita untuk berbuat baik kepada semua orang dan perbuatan zalim juga ada balasannya. Maka firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Maka maksudnya, iaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim, permintaannya, maafnya, dan bagi mereka lah laknat dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Maka bila kita dah menganiaya orang lain, kan? Contohlah pemimpin negara, bukan negara ni negara Mongolia, negara pemimpin dia ni menganiaya rakyat dia kan. Astaghfirullahalazim. Meningkatkan harga makanan, contohnya ayam mahal, ayam kat Mongolia mahal. Contohnya. Maka ini antaranya menzalimi rakyatnya. Kenapa? Kos sara hidup dah makin meningkat, maka pemimpin-pemimpin ni sedikit pun tidak melaksanakan inisiatif untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat mereka itu sendiri. Maka bayangkan, rakyat negara itu berjuta-juta orang. Sampai 3-4 juta orang. Mendoakan pemimpin ni kan, kau memang menzalimi kami lah. Apalagi orang miskin kan. Sampai rasa tak cukup makan, sampai berpuasa kan. Kita ni nak puasa malas. Tapi ada orang lain terpaksa berpuasa sebab apa? Dia orang tak ada duit. Tak ada duit nak beli makanan. Saya tak tipu kan. Saya sebagai seorang rider, saya nampak. Saya menyaksikan perkara-perkara ini berlaku di bawah mata saya sendiri. Saya pergi berhenti kat Petronasan. Ada budak-budak kecil tak zakah kan. Saya cakap, bang, nak duit bang, nak makan, tak makan lagi ni. Lepas saya tanya dia, kenapa tak makan? Mak ayah tak ada ke? Dia kata, mak saya tengah cari besi buruk. Mak dia tengah cari besi buruk, nak cari duit untuk anak dia. Hadirin, besi buruk dijual dekat kedai besi buruk ni tak sampai RM10 pun kadang-kadang. RM5 je dia ambil. Nak beli nasi, hari ni nasi, tak ada yang RM5. Nasi lauk ayam pun, kalau kat luar, kan, bukan kat IPG kat IPG RM4 lagi. Itu pun ayam terketot ni. Bukan IPG kita, IPG lain. Tapi kalau kat luar, ayam sampai RM7-8 nasi ni ayam. Masya Allah. Orang sampai susah tahap tu, nak cari makanan untuk makan. Jadi, kita sebagai seorang Muslim, saya nak seru kepada semua rakan-rakan saya yang melihat bincang rohani pada pagi ini. Kalau korang jumpa kat luar nanti, korang praktikal yang nak praktikal ni kan, jumpa kat sekolah anak murid yang susah, jumpa kat sekolah anak-anak murid yang tak ada cukup makan, tak ada duit belanja dekat sekolah, maka jangan hina dia, jangan pernah kritik dia, tapi cuba tengok latar belakang dia ataupun terus belanja dia makan. InsyaAllah dia akan ingat duit belanja yang awak bagi kat dia tu sampai bila-bila. Sebab orang susah ni dapat RM1 pun dia boleh gembira. Itu sahaja daripada saya. Maka dah 10.30 dah pun, saya takut drag nanti kan jadi lain pula nanti. Jadi itu sahaja daripada saya. Maafkan jika ada salah silap dan kekurangan, dan maafkan daripada pihak saya sendiri.
Jika saya tidak menyentuh langsung berkenaan tajuk pada hari ini, saya sudah berusaha. Dan terima kasih kepada Persatuan Agama Islam kerana menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Saya bukan orang yang layak, orang yang hebat untuk berkongsi berkenaan ini, tapi saya menyahut cabaran PAI untuk menyampaikan tazkirah dalam program Bicara Rohani, dan saya harap agar siapa yang melihat hari ini teruskan untuk menyertai program-program PAI dan mengimarahkan, memeriahkan setiap program-program yang PAI laksanakan, dan semoga pimpinan-pimpinan PAI dimudahkan urusan dan dilancarkan urusan untuk melaksanakan bermacam-macam lagi program akan datang, dan saya sentiasa menyokong PAI IPG Kampus Pulau Pinang. Jadi maaf jika ada kekurangan dari saya, yang baik datang daripada Allah SWT, dan buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.